siapa tuan-tuan? Kita tengok siapa yang menggambar dengan dia orang ni. Ni siapa ni? Ni siapa? Ini siapa yang menggambar dengan Nick Allen ni? Ni. Tuan-tuan, saya nak tanya ni siapa ni? Jangan buat tak tahu. Ini siapa ini? Ni siapa ni? Ni siapa? Ini siapa? Anwar Musa. Yang mencabar ni, panel 9 hakim dengar petisyen peguam cabar Endowment Syariah Kelantan. Siapakah yang bergambar? Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Nick Allen dengan Taqiyuddin dan Anwar Musa. Kita tunjuk. Allen dengan Taqiyuddin dan Anwar Musa. Apa perasaan PAS bila pimpinan mereka bergambar dengan Nick Allen? Saya nak tanya apa motif Saitro-PAS fitnah Nick Allen dengan Tuan Hafizah, sedangkan itu bukannya gambar dia pun. Adakah untuk main persepsi jahat dan negatif? Kerana Nick Allen telah cabar Mahkamah Syariah. Persepsi ini bukan benda betul. Ia akan menjejaskan imej Tuan Hafizah. Takdir Allah SWT, Allah balas terus. Rupanya ada gambar pimpinan PAS pusat dengan Nick Allen. PAS nak jawab macam mana sekarang? Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. So macam mana? Yang ni macam mana? Ada komen? Yang ni macam mana? Ada komen tak ni? Ke tak ada? Ya, sebab apa? Bagi PAS tuan-tuan, mudah je. Macam saya kata tadi, balik kepada isu Syiah. Balik kepada taktik Syiah. Yang penting apa? Maki dulu. Yang penting fitnah dulu. Kerana apa? Fitnah di dalam bagi diorang lah. Saya tak kata Syiah, tetapi bagi diorang tak berdosa. Maki bagi dia orang tak berdosa. Kerana perjuangan Islam. Itu bukan perjuangan Islam tuan-tuan. Itu bukan kaedah perjuangan Islam. Dalam Islam, dalam perang pun ada syarat-syarat dia. Tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita, tak boleh rosakkan pokok. Ada syarat-syarat dia. Yang ini tak ada syarat. Syarat dia adalah maki dulu. Maki dulu, minta maaf kemudian. Kan? Maki dulu, minta maaf kemudian. Dalam benda yang sama juga digunakan pada hari ini. Nak guna logo berbeza pada hari kebangsaan. Kan? PN nak guna logo berbeza pula pada hari kebangsaan tuan-tuan. Guna logo tema hari kebangsaan berbeza mampu jejaskan pada perpaduan Aaron. Sebarang cadangan menggunakan logo dan tema hari kebangsaan berbeza merupakan salah satu defisit sosial yang dikenal pasti mampu menjejaskan perpaduan, kata Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agodagang. Dalam satu kenyataan hari ini, Aaron berkata cadangan seumpama itu turut membantukan usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Beliau memerujuk kepada pernyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Syaril Fadil Syahri yang dilaporkan berkata 4 negeri di bawah pentadbiran mungkin menggunakan logo dan tema hari yang berbeza. Ada yang kata, zaman dulu Pakatan Harapan pun guna tema yang sama lah. Dia kata benda yang sama, nak guna logo yang berbeza dan sebagainya. Pertama, saya nak cerita Pakatan Harapan tak wujud tahun 2012. Okay. Yang kedua, pada masa itu PAS lah yang mencadangkan. Jangan korang tak tahu. Pada masa itu PAS lah yang mencadangkan. Jangan korang tak tahu. Tapi kemudian Anwar Ibrahim menarik balik cadangan tersebut dan kekal kepada menggunakan logo yang ada pada waktu itu. Tetapi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Ini kenyataan daripada ketua. Dia kata apa? Fadil Syahri tadi. Tak adalah, kami sekadar lontar idea tema hari kebangsaan. Ahmad Fazil dia kata. Pemuda Perikatan Nasional menegaskan tetap akan meneruskan penggunaan logo dan tema hari kebangsaan yang dicadangkan oleh mereka sebelum ini. Ketua Pemuda berkata bagaimanapun tidak ada majlis sambutan yang bersingan bagi menyambutnya. Selain dia hanyalah kempen melalui media sosial agar rakyat lebih menghayati dan bersifat patriotik serta tidak berunsur politik kepartian. Baik. Saya nak tunjuk tuan-tuan gambar yang dibawa ni. Kalau tuan-tuan kira di biru ni bukan biru bendera Malaysia tau. Itu yang pertama. Kedua, bintang di dalam biru ini, bintang ni dalam bulan bintang. Bintang ini ada 16 bucu. Kita orang dah semak itu ada 16 bucu. Bintang itu bintang apa? Aku nak tanya bintang itu bintang apa yang dibawa oleh PN ni? Dari situ nak cerita patriotik. Bintang tu pun korang salah. Nak cerita patriotik apa benda? Bintang tu sendiri dah salah dah nak digunakan. Nak cerita patriotik apanya? Saya nak bagi tahu. Sebenarnya tak ada patriotik tuan-tuan. Mereka sengaja nak memecah belahkan negara kita, nak menghancurkan negara kita, nak menakut-nakutkan investor masuk ke dalam negara kita. Itu tugas utama mereka. Yang penting kalahkan dulu, jatuhkan dulu kerajaan yang ada. Itu yang penting. Dan itu yang utama bagi mereka. Yang lain tu tak penting. Bagi mereka yang lain tak penting. Tak penting.
Sebab itu tuan-tuan, penting untuk kita nak melihat satu perkara. Sebenarnya perpaduan ini datang daripada bagaimana kita nak memahami bahawa negara kita sudah ditadbir oleh pemerintah yang baik. Kita nak cerita tentang pemerintahan Islam. Negara sekarang ini sudah ditadbir oleh pemerintahan Islam. Tuan-tuan nak kata Agung dan Sultan tu bukan Islam? Tuan-tuan nak kata Perdana Menteri kita bukan Islam? Tuan-tuan nak kata timbalan Perdana Menteri kita bukan Islam? Tapi ada orang kata, tapi ada DAP di dalam itu. Soalan saya, di dalam korang pun ada gerakan. Malah di Kedah menang seorang gerakan, sekarang jadi ESCO. Itu nasib baik nak menang satu, dapat satu. Menang 11 dapat 3 je. Gerakan menang satu dapat satu EXCO. Yang tu korang nak cakap apa? Tuan-tuan, realiti negara kita ni pelbagai kaum. Kalaupun PAS nak memerintah di dalam negara ini, dia takkan boleh, saya jamin dia takkan boleh buat kabinet 100% orang Melayu. Mustahil. Sabah Sarawak, korang nak campak ke mana? Nak campak Sabah Sarawak ke mana? Kan? Sebab itu sentimen Melayu ni hanya mainan saja. Hanya mainan saja. Sebab itu kita dengar saranan Kuli baru-baru ni kan. Tapi balik benda ini berjayalah dimainkan. Sentimen DAP China ni berjaya dimainkan. Tetapi siapa yang kuat memainkan sentimen ni dahulu tuan-tuan? Yang kuat memain sentimen dahulu adalah Mahathir. Mahathir yang kuat memainkan sentimen ini. Sampai ke orang percaya. Tapi Mahathir juga yang kuat main sentimen agama. Kalau hudud nanti potong tangan, tak ada tangan, kudunglah tangan kita. Zaman Nabi tak ada jilet. Tapi kat mana Mahathir sekarang ni tuan-tuan? Tapi sebab itulah Kuli memberi saranan, pemilihan baru UMNO tukar kepimpinan parti. Seluruh kepimpinan UMNO harus bertanggungjawab terhadap prestasi buruk dalam pilihan negeri baru ini, kata ahli parlimen Gua Musang. Dalam temu bual dengan The Star, veteran UMNO itu berkata, Presiden parti itu bukan sesuatu individu yang harus dipersalahkan. Kamu tak boleh salahkan seorang. Saya tidak bela Zahid atau sesiapa. Kita hanya bercakap tentang menang dan kalah, dan kepimpinan secara keseluruhan secara bertanggungjawab atas kekalahan ini. Kuli berkata sekiranya UMNO tidak berhati-hati, yang mungkin akan menyebabkan kehancuran kepada parti itu. Jadi saya meletakkan semua kesalahan kepada kepimpinan parti. Jika kamu mahu seorang disingkirkan, seluruh kepimpinan parti perlu disingkirkan. Tuan-tuan, akhirnya saya kata dia bergantung kembali kepada jentera kita sendiri, kembali kepada pasukan kita sendiri, kembali kepada kekuatan kita sendiri. Saya bagi contoh hari itu dekat Terengganu sendiri. Sebenarnya kita boleh menang kalau kita kerjasama. Jangan sombong. Jangan ada sikap mengatakan aku lebih baik daripada engkau. Jangan ada sikap mengatakan aku lebih hebat daripada engkau. Kita kena ingat, kita kena kerjasama. Dua pilihan raya akan berlaku 26 hari bulan ni. Sabtu ini akan ada akan ada penamaan calon bagi Pulai dan juga bagi satu dun arwah Salahuddin hari tu, hari Sabtu ini. Di Bentong, di Pelangai nama sudun tu. Belum ditentukan lagi, tetapi Sabtu ini penamaan calon. InsyaAllah saya mungkin akan turun di penamaan calon tersebut, insyaAllah, untuk memberi sokongan dan juga berjumpa dengan cabang bagi membincangkan gerak kerja yang ada untuk membantu calon kita di Pulai, insyaAllah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena kerjasama sekarang ini nak memastikan kemenangan calon Pulai. Dah, kita kena tolak tepi dah. Apa yang berlaku. Sekarang ini kita kena buktikan di Johor ini Walaun tak boleh nak berkuasa. Kita kena buktikan demikian. Sebab kita kena buktikan bahawa bahagian selatan, kubu kuatnya masih lagi kubu kuat kerajaan perpaduan. Itu yang kita kena, message yang kita kena bawa, insyaAllah. Baik, last kali saya nak buat cerita berkenaan dengan Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan ni tuan-tuan, dia tanya soalan bodoh ini. Dia kata apa? Alamak. Menteri Besar Kelantan kata apa? Dia kata, kenapa mudah koyak? Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud tampil menjelaskan ucapannya selepas dua adun pembangkang di negeri itu memohon permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan mahkamah. Saya sebut perjuangan Islam, saya tak sebut lawan Islam. Boleh semak ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain. Dua benda yang berbeza. Jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak. Lain, dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam yang saya sebut boleh dengar elok-elok sebab saya bercakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh mudah difahami. Katanya,